Assalamualaikum, salam sejahtera anda menonton Agenda Awani. Malam ini kita terus memberi tumpuan kepada impak pandemik COVID-19. Kita bercakap tentang pengurusan dan juga perancangan kewangan peribadi. Ini sudah tentu melihat kepada apabila kerajaan telah mengumumkan pengeluaran ICNA daripada Akaun 1 KWSP, kita melihat ramai yang memilih untuk membuat pelaburan. Pelaburan sama ada daripada segi pelaburan saham ataupun pelaburan emas, apatah lagi pelaburan dalam bentuk wang kripto ataupun pelaburan dalam unit amanah. Dan kalau diikutkan daripada kenyataan dikeluarkan oleh Menteri Kewangan sehingga ataupun setakat 14 Mac 2021, pengeluaran ICNA sebanyak 52.48 bilion ringgit telah pun diluluskan kepada 5.94 juta pemohon, dan daripada jumlah itu sebanyak 32.74 bilion ringgit telah pun dikreditkan. Jadi pada malam ini kita ingin melihat secara keseluruhannya, melihat kepada pengeluaran ICNA dan juga impaknya kepada pengurusan dan juga perancangan kewangan, baik dari segi yang mana yang lebih baik, pelaburan ataupun dari segi menyimpan. Dan untuk itu di studio pada ketika ini adalah Profesor Madya di Putra Business School, Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Doktor, sebelum kita nak bercakap tentang mana yang lebih baik bagi sama ada, ramai yang tertanya-tanya bila dah dapat keluar ICNA itu bersinar-sinar, sudah tentu melihat kepada pelaburan dan juga menyimpan. Tetapi untuk waktu ini saya boleh, kalau boleh saya nak petik daripada apa yang dinyatakan oleh Timbalan Gubernur Bank Negara, iaitu pengeluaran di bawah skim ICNA Kumpulan Wang Simpanan Pekerja dilihat memberi impak positif khususnya dalam ekonomi yang sebenar untuk menyokong penggunaan domestik. Bagaimana sebagai seorang penganalisis ekonomi juga, bagaimana Prof melihat kepada pengeluaran ICNA ini memberi dan juga membantu dalam pertumbuhan ekonomi secara khususnya dalam mana kita melihat kepada fasa pemulihan pada ketika ini? Ya, Fauzi, terima kasih. Sebenarnya apabila kita melihat apa yang berlaku di negara kita sejak setahun lepas apabila wabak pandemik COVID-19 melanda dan kerajaan telah memperkenalkan pelbagai pakej rangsangan ekonomi dan kebanyakannya berbentuk suntikan fiskal secara langsung, iaitu bantuan terus kepada rakyat dari segi bantuan prihatin rakyat, subsidi upah dan sebagainya, dan ini memang akan memberikan kesan yang positif kepada ekonomi kerana apabila rakyat ataupun peniaga menerima wang tersebut, mereka akan menggunakannya untuk belanja untuk kos sara hidup, untuk melunaskan hutang ataupun membeli barangan keperluan. Dan apabila ini berlaku, transaksi perniagaan akan meningkat, kecairan di dalam pasaran juga akan meningkat, dan ini akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi bermaksud lebih banyak barangan dan perkhidmatan dihasilkan dalam satu tempoh yang tertentu. Dan apabila kita merujuk kepada pengeluaran ICNA, ia juga berbentuk suntikan fiskal secara langsung kerana pencarum KWSP menerima wang mereka yang dikeluarkan daripada akaun mereka dan mereka menggunakan duit ini untuk seperti apa yang dilakukan oleh penerima bantuan prihatin rakyat dan sebagainya, iaitu membelanjakan untuk keperluan seharian. Dan apabila mereka membelanjakan, wang ini akan masuk ke dalam pasaran, akan meningkatkan pengeluaran produk dan juga perkhidmatan dan sekaligus memberi pertumbuhan ekonomi yang positif seperti yang telah diumumkan oleh Bank Negara. Prof, daripada apa yang Prof katakan tadi, melihat kepada secara keseluruhannya lah pengeluaran ICNA, tetapi dalam segi melihat kepada perspektif pengurusan dan juga perancangan kewangan itu, di mana Prof melihat iktibar daripada pandemik COVID-19 ini terhadap bagaimana individu, adakah mereka sudah pun berubah, adakah mereka sudah celik pengetahuan tentang menguruskan kewangan secara peribadi? Ya, perancangan kewangan ini sebenarnya harus ada di kalangan, di setiap kita, tidak kiralah semasa waktu senang ataupun waktu susah. Namun apabila di zaman pandemik, apabila negara kita mencatatkan kemelesetan ekonomi pada suku tahun ketiga dan keempat tahun lepas, bermakna perancangan kewangan individu ataupun isi rumah menjadi lebih penting. Dan yang paling penting untuk setiap individu atau isi rumah ialah adakah pendapatan yang diterima setiap bulan, gaji sebagainya, cukup untuk menampung kos sara hidup bulanan. Dan apabila tidak cukup, mungkin ikhtiar terpaksa dilakukan. Adakah kita boleh menambahkan pendapatan ataupun mengurangkan perbelanjaan, ataupun jika kita layak meminta bantuan yang telah diumumkan dan disalurkan oleh kerajaan.
Jika kita mempunyai lebihan ataupun dipanggil pendapatan lebih guna ataupun disposable income, mungkin akan mula bertanya, okey, saya ada duit lebih ni, saya dah berjaya menampung kos sara hidup, saya ada duit lebih, patutkah saya menyimpan ataupun patutkah saya melabur? Jadi jawapan yang mudah ialah sebenarnya kita masih perlu ada lagi ruang untuk menyimpan, terutamanya dalam suasana ini, kerana kita tidak dapat memastikan adakah selepas ini pendapatan kita atau gaji kita akan kekal atau makin berkurangan, ataupun yang kita lagi takut kehilangan pekerjaan. Apabila kita kehilangan pekerjaan, adakah duit simpanan kita mampu untuk menampung kos bulanan kita berapa lama? Sebab kaji selidik yang dilakukan oleh Jabatan Perangkat Malaysia semasa awal pandemik dulu melihat bahawa rata-rata responden tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk mencapai 2 bulan sahaja. Maknanya apabila kehilangan pekerjaan, simpanan hanya cukup sebulan atau 2 bulan sahaja. Disebabkan itu, kita harus mempunyai simpanan yang cukup. Tetapi apabila kita mempunyai simpanan yang cukup, maka dibolehkan untuk melabur. Kerana kena faham bahawa pelaburan ni ada pelbagai jenis dan ada yang kita boleh labur dan keluar serta-merta jika kita ada keperluan mendesak, dan ada yang kita tidak boleh keluar serta-merta, tetapi kalau kita keluar menyebabkan kita mengalami kerugian. Oleh itu, bagi perancangan kewangan ini amat penting untuk memastikan kita mampu menampung segala kos sara hidup dulu, dan kalau ada lebihan, sekurang-kurangnya ada cukup simpanan untuk beberapa bulan kos. Dan kalau ada lebih lagi daripada itu, maka eloklah merancang pelaburan yang boleh memberi pulangan yang lebih tinggi. Saya ingin tarik Prof kepada satu kajian yang dilakukan oleh Pusat Penyelidikan Undian UCSI yang mana menunjukkan boleh dikatakan hampir separuh daripada golongan tertier pendapatan yang tinggi iaitu T20 yang memohon ataupun merancang pengeluaran ICNAT ini telah pun membuat planning sendiri, iaitu lebih kepada pelaburan saham dan juga emas. Pada pandangan Prof, adakah ini jalan yang terbaik untuk itu untuk T20, tetapi bagi yang M40 dan juga P40, B40, keutamaan mereka adalah untuk seperti yang kita bincangkan inilah, untuk membayarkan pinjaman dan sebagainya. Apa jenis pelaburan lah yang terbaik untuk waktu ini kalau boleh dilakukan, Prof? Ya, betul. Saya setuju apabila ramai yang ingin mengambil peluang kesempatan untuk melabur dalam pelaburan yang disebut itu, kerana kalau kita lihat laporan tahunan Suruhanjaya Sekretariat Malaysia juga menyatakan kalau main saham tu, beli saham tu, pelabur runcit adalah pelabur terbesar di Bursa Malaysia pada tahun lepas. Pembelian sebanyak 14.3 bilion berbanding dengan pelabur institusi sebanyak 10.3 bilion. Tapi tahun lepas tu saya tengok mungkin sebab Genting pun tutup. Jadi mereka pun ada siapa yang ada duit lebih ni beli saham. Okey, pelaburan ni dia sebenarnya ada pelbagai jenis pelaburan. Ini kita kena faham. Dan setiap pelaburan ni dia ada risikonya. Ada yang pelaburan bersifat rendah risikonya seperti menyimpan di simpanan tetap. Okey, tapi itu berbentuk simpanan. Tetapi kalau kita letak dalam tabung haji ataupun amanah saham seperti ASB dan sebagainya, itu adalah pelaburan. Tetapi adalah berisiko rendah dan dijamin oleh kerajaan. Ada juga yang berisiko tinggi seperti saham, forex, mata wang kripto, okey. Dan kalau kita lihat sebagai contohlah saham, memang ianya ramai yang teruja lah apabila lihat kawan selalu cerita, oh saya beli saham ni dengan harga dah tiba-tiba naik. Saya bagi satu contoh lah, saham yang orang kata glamour iaitu Top Glove, okey. Kalau kita lihat setahunnya lepas, okey, setahunnya lepas harga saham Top Glove tu lebih kurang RM2.14. Tetapi pada bulan Oktober tahun lepas naik hingga RM9.60. Bermakna naik macam RM7 lebih ataupun 400 kali ganda. Okey, 400%. Tapi sekarang jatuh kepada RM4 lebih, jatuh hampir 50%. Jadi kalau dia naik tu, dia naik tinggi. Kalau dia jatuh pun, dia jatuh dengan hebatlah. Dan kalau kita sebut mata wang kripto, mungkin yang paling orang kata glamour sekarang ni Bitcoin. Ini pun lagi orang kata berisiko tinggi. Kalau kita lihat 1 tahun lepas, sebenarnya satu Bitcoin bersamaan dengan RM29,600. Okey, 29,600. Kita rasa macam dah agak mahal tu. Tetapi sekarang harganya dah RM238,000.
iaitu meningkat 800%. Bayangkan daripada 29,000 naik 238. Tapi kita jangan lupa bahawa dianya amat orang kata tidak stabil. Kalau kita lihat 13 Mac harganya naik sampai 252. Tetapi tak sampai 12 hari jatuh 16%, jatuh 40,000 kepada 212. Ini yang kita kena faham. Dalam setiap pelaburan ni ada risiko dia dan ilmu pelaburan itu amat penting. Jadi kita kena tahu, okey, pelaburan ini risiko dia macam mana, dan kita kena tanya diri kita sendiri, apakah selera risiko kita? Adakah saya risk taker, suka mengambil risiko, ataupun adakah saya risk averse? Saya tidak mahu berisiko yang berlebihan. Kena tanya diri sendiri dulu, tepuk dada tanya selera risiko, okey, bukan selera makanan, okey. Lepas tu tengok, okey, kalau saya selera risiko tinggi, boleh tak saya masuk dalam pelaburan ini? Tetapi ilmu penting. Kena belajar, kena pergi kursus, baca buku ataupun tengok internet ataupun berjumpa dengan pakar supaya risiko tu dapat dikurangkan. Bukan di-eliminate ataupun dihapuskan. Risiko tetap ada. Tetapi sekurangnya kita dapat kawal risiko tu. Dan yang penting juga ialah masa. Sebab setengah pelaburan bersifat pasif. Kalau kita letak dalam amanah saham ataupun simpanan tetap, kita tak perlu tengok pun, sebab mereka akan, pengendali pelaburan ini akan buat kerja mereka, selepas tahun akan umum dividen. Tetapi kalau saham, mata wang kripto, kita kena pantau setiap hari, setiap masa, setiap saat, adakah kita ada masa. Dan disebabkan itulah penting kita tahu adakah saya cukup ilmu, adakah saya selera risiko saya bagaimana, dan adakah saya ada masa untuk memantau semua ini. Dan yang paling penting sebenarnya, duit yang saya nak laburkan itu adalah duit ekstra, bukannya duit yang terpaksa ambil balik untuk melunaskan keperluan kewangan pada masa sekarang. Baik, kembali dalam agenda awal ini, malam ini kita berbincang dan juga berdiskusi berkaitan dengan pelaburan atau menyimpan, mana yang lebih baik. Ini sudah tentu terkait dengan pengeluaran Aisina. Masih lagi kita bersama dengan Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Dr. Ahmad Razman adalah Profesor Madya di Putra Business School. Prof, tadi kalau di awal tadi kita bercakap tentang impak pandemik melihat kepada pengeluaran Aisina yang memberi impak positif kepada ekonomi. Juga dikongsikan ada beberapa berkaitan dengan pelaburan mana yang lebih baik dalam situasi pandemik ini. Tetapi untuk waktu ini, kalau boleh kita nak panjangkan sedikit dari apa yang kita bincangkan pada segmen yang pertama tadi, apa jenis, mungkin ada yang sedang berjinak-jinak dalam pelaburan fasa pandemik ini. Apa jenis pelaburan yang setidak-tidaknya kurang risiko ataupun pelaburan yang jenis kalis krisis pada ketika ini? Okey, kalau kalis krisis biasanya yang dijamin oleh kerajaan lah. Kalau kita lihat ada tabung haji, dan juga amanah saham tertentu seperti ASB, dan juga sudah tentulah simpanan di dalam KSP juga adalah dijamin oleh kerajaan. Dan ketiga-tiga ni memang memberikan sebenarnya dividen yang lebih tinggi daripada faedah yang boleh diberikan oleh simpanan tetap oleh bank komersial. Saya baru jumpa kawan bank saya 2-3 hari lepas. Saya tanya dia sebab saya pernah persatuan saya simpan duit dalam simpanan tetap 2-3 tahun lepas kadar 3.3%. Lepas tu saya tanya dia sekarang ni berapa? Dia kata sekarang cuma 1.65 untuk 6 bulan ataupun kalau setahun cuma 1.8%. Tetapi kalau kita rujuk kepada KSP sebagai contoh, tidak pernah serendah itu, sentiasa sekitar 5-6%, dan juga amanah saham lain. Jadi kalau kita nak kata kalis risiko ini ialah pelaburan yang memberi pulangan lebih daripada kadar inflasi. Sebab kita tahu apabila inflasi katakan 2%, kita perlu mendapat pulangan lebih daripada 2% disebabkan orang kata purchasing power tu, kita punya duit itu kehilangan kuasa membeli saban tahun. Dan apa sahaja pelaburan yang lebih daripada 2% adalah pelaburan yang boleh memberi pulangan yang baguslah. Dan kalau kita lihat beberapa jenis pelaburan yang kita anggap
kalis sebenarnya tidak semestinya. Sebagai contohlah mungkin Fauzi ada beli emas. Kalau kita lihat ramai orang sekarang ni berbondong-bondong pergi kedai emas dan beli sebenarnya. Tetapi masih lagi tertakluk kepada jatuh dan turun. Dan emas ni bagi saya adalah pelaburan jangka masa panjang. Memang akan naik, tetapi ianya bukannya untuk dia beli sekarang lepas tu jual esok dan sebagainya. Kalau kita nak beli sekarang, jual esok dan beli balik, ianya tidak kalis risiko. Tetapi kalau dalam jangka masa panjang, dia boleh. Dan itulah antara satu lagi faktor yang kita ambil kira. Pelaburan itu adakah bersifat jangka masa pendek, sederhana ataupun panjang. Dan kalau kita nak lebih orang kata selamat, mungkin kita nak tengok adakah ianya syariah compliant atau patuh syariah ataupun tidak. Kebiasaannya pelaburan yang bersifat patuh syariah ini lebih stabil. Apabila kita lihat dalam suasana pandemik ini, sebenarnya yang patuh syariah ini walaupun dia kadang-kadang kurang sedikit dia punya pulangan berbanding dengan konvensional, tetapi dia tidak kata volatile kerana dia tidak melabur dalam beberapa institusi kewangan yang melibatkan orang kata riba lah. Dan disebabkan itu bergantung kepada kita punya jenis pelaburan, kita boleh memastikan ada yang kalis risiko, ada yang sebenarnya memang amat berisiko, tetapi bergantung juga kepada kebijaksanaan kita dalam melabur kat situ. Mungkin kalau sesiapa yang mau berjinak-jinak lah untuk melabur ni, apa kata buat simulasi. Katakanlah saya bayangkan saya beli saham ni, katakan nak beli saham, tengok sebab saya nak beli saham ni, saya melalui kajian ke analisa dia akan naik dalam masa 5 hari. Jadi kita tengok adakah betul kita punya kajian analisa. Test drive dulu. Test drive kan, tapi tak guna duit betul kan. Tapi kalau betul, kalau kita test sekali beberapa kali memang betul kita punya analisa tu, jadi dapatlah orang kata mengurangkan kerisauan tu, dan sekurang-kurangnya kalau betul lah analisa kita boleh dapat yang sepatutnya. Jangan terus orang kata uji kaji dengan wang kita yang sebenar, sebab dalam pasaran saham sekarang ini memang orang kata pergerakan saham itu berdasarkan fundamental, berdasarkan prestasi syarikat, tetapi ia juga turut dipengaruhi oleh sentimen ataupun spekulasi. Dan disebabkan itulah kita memang harus berhati-hati, termasuk juga mata wang kripto, forex dan juga kalau sekarang ni ada satu lagi platform dia panggil robo advisor lah, kita melabur menggunakan atas talian, tetapi semuanya akan ada risiko yang kita kena faham sebelum kita melakukan pelaburan tersebut. Simulasi dan juga analisa sebelum membuat sebarang pelaburan, dan juga bolehlah kita kaitkan daripada apa yang di awal tadi Prof ada mengatakan ilmu pengetahuan itu penting dalam mana kita nak buat satu pelaburan untuk mengurangkan risiko lah paling tidak pun. Kalau boleh saya nak tarik sedikit perbincangan ini kepada apa yang disebutkan oleh Menteri Kewangan sendiri, Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz, yang mana mengatakan kepentingan pengetahuan dan juga perancangan kewangan dalam kalangan rakyat bantu untuk mengelakkan hutang yang tidak terurus, kebankrapan dan juga penipuan. Bagaimana boleh kita memahami pentingnya dalam soal kita bercakap tentang pelaburan, menyimpan dan juga berjimat cermat ini dalam melihat kepada perancangan dan juga pengurusan kewangan. Pentingnya untuk orang ramai perlu betul-betul faham, dah dapat cash yang tunai yang begitu banyak ini, mungkin tak sabar-sabar untuk ada yang menyimpan, ada yang nak bayar hutang, ada yang nak melabur. Tetapi dalam soal ini, kepentingan untuk memahami pengurusan kewangan secara keseluruhannya. Ini amat penting. Saya bekerja di universiti, tetapi saya pernah jumpa pensyarah, pelajar PhD yang kita anggap memang pandailah, bijaklah. Tetapi bila kita sentuh bab pengurusan kewangan ini, kadang-kadang mereka masih lagi tertipu. Kerana apa? Apabila kita ada banyak duit, kita ingin melabur, kadang-kadang kita akan menerima tawaran, kita akan ternampak jenis skim pelaburan yang menjanjikan pulangan yang tinggi. Senang je. Kalau ianya terlalu sukar dipercayai, memang jangan percaya. If it's good to be true, then it's not true. Kalau tiba-tiba kita jumpa pelaporan yang mengatakan dalam masa sebulan dapat 10% pulangan, dalam masa setahun dapat 100% pulangan. Jadi kita tengok situ, kalau kita tidak ada ilmu, kita tak tahu
saham pulangannya berapa persen biasanya setiap tahun, amanah saham macam mana. Jadi kita akan kata ini tak boleh percaya sebab tak pernah ada pelaburan macam ni. Tapi kalau kita tidak pernah terlibat dalam ataupun ingin tahu tentang segala pelaburan yang ada, jadi kita menganggap itu adalah normal. Jadi kita kata 20% pulangan dalam masa 6 bulan ini normal kot. Jadi kita akan terikut. Dan inilah sebenarnya orang kata memang penting, iaitu memastikan bahawa kita faham apakah jenis pelaburan yang kita mau ceburi. Ada yang jenis scam ni dia kata labur dulu nanti kita cerita bagaimana kita berlabur. Jangan. Sebelum melabur kita kena tengok dulu dan mana-mana syarikat yang terlibat dalam mengambil deposit daripada orang awam dan kemudian melabur dalam mana-mana pelaburan kena mendapat lesen, kelulusan daripada Suruhanjaya Security Commission. Dan di laman sesawang Security Commission memang disenaraikan semua syarikat-syarikat yang berdaftar yang dibenarkan mengambil deposit. Kalau tak ada nama syarikat tersebut di situ, jangan melabur dalam syarikat tersebut. Saya pun sentiasa terima melalui WhatsApp ke sosial media, email dan sebagainya. Kadang-kadang nampak macam betul ni bila tengok website memang cukup profesional. Tetapi yang paling mudah type saja nama dia tu, pergi ke laman sesawang Security Commission dan tengok senarai. Kalau tak ada, jangan. Bermakna di sini kita juga kena tahu bagaimana untuk menilai sesuatu pelaburan itu ianya adalah bersifat scam ataupun tidak, dan juga kena tahu pelaburan-pelaburan ini bagaimana bentuk pulangan dia, adakah setinggi 10% ke 20% ke dan sebagainya, supaya kita tahu orang kata benchmark ataupun tanda aras pulangan kebiasaan pelaburan macam ni. Mungkin Prof boleh kongsikan pandangan berkaitan dengan ada yang sudah tentu melihat kepada pengeluaran air ini, tetapi bagi pihak ataupun individu yang pencarum secara khususnya yang tidak mengeluarkan atau membuat sebarang pengeluaran dan juga mengharapkan dividen KWSP ini, adakah ia satu langkah yang baik ataupun mungkin Prof sendiri boleh beri sedikit pandangan mengenai pencarum yang tidak mengeluarkan ataupun tidak meneruskan ataupun tidak memohon bagi pengeluaran air tetapi mengharapkan dividen daripada KWSP sendiri? Okey, jadi bagi mereka yang tidak ataupun masih lagi terfikirlah nak keluar ke tidak, tak ada keperluan, tak ada hutang, tapi adakah saya patut keluar ke tidak? Sebenarnya begini, KWSP sendiri melaburkan wang caruman anda di dalam pelbagai bentuk jenis pelaburan, dari segi equity, dari segi pasaran wang, hartanah, infrastruktur, dan KWSP adalah satu institusi yang telah wujud sejak 70 tahun yang lalu dan memang sentiasa berada dalam kedudukan yang amat kukuh. Kalau tak silap saya, aset dia akan mencecah 1 trilion ringgit tak lama lagi. Nilai buku, aset nilai pasaran dah lebih. Dan juga prestasi baik KWSP juga telah dibuktikan tahun lepas apabila mencapai pendapatan pelaburan kasar tertinggi 60.98 bilion. Jadi kalau kita sebut bab pulangan dividen itu memang berbaloi. Kalau kita lihat tahun ni ataupun dividen yang diumumkan untuk tahun lepas itu lagi tinggi daripada ASB buat pertama kalinya dalam sejarah lah. Dan kalau kita lihat juga satu lagi kelebihan, kalau kita tidak mahu keluarkan duit daripada akaun satu, sebenarnya dalam akaun satu tu, dalam KWSP tu kita boleh keluarkan labur dalam amanah saham yang lain tanpa keluar secara fizikal. Transfer macam tu je. Cuma pulangan yang dapat daripada amanah saham tu dia masuk balik akaun satu. Maknanya nak main dalam tu pun boleh, tu satu. Kalau kita keluar daripada akaun satu, selepas ini caruman kita 100% pergi ke akaun satu sebab dia nak top up balik. Jadi dia takkan pergi kepada akaun dua. Sebelum ni 70% akaun satu, 30% akaun dua. Sayang, kalau selepas ni kita keluar, caruman terus pergi ke 100% ke akaun satu, akaun dua kita tak meningkat. Sebab dalam akaun dua itu ada pelbagai kemudahan, ada lebih, tak silap saya, 17 jenis kemudahan untuk pencarum. Kalau tiba-tiba ada nak sambung belajar, boleh keluar duit situ. Tiba-tiba nak lunaskan bayaran pinjaman perumahan, ada kat situ. Kesihatan pun ada kat situ. 17 jenis. Tapi kalau kita dah keluar ni, jadi akaun dua kita tak bertambah, jadi tidak ada orang kata peluanglah untuk kita mendapat bantuan tambahan melalui akaun dua di situ. Dan kalau kita melihat pasal kuasa compounding, faedah lah. Saya lihat
saya tengok pola dividen KSP sejak 20 tahun lepas, sebenarnya RM10,000 yang disimpan dalam KSP sekarang, kalau berdasarkan purata pulangan sejak 20 tahun lepas, dalam masa 20 tahun, RM10,000 tu akan meningkat jadi RM28,000. Maknanya kita tak buat apa-apa. Dia akan naik RM28,000. Memang susahlah pelaburan di luar ni yang boleh dapat pulangan sebegitu, kecuali kalau kita betul-betul pantau, kawal, maknanya kita luangkan masa kita untuk melihat. Tapi kita tak ada masa, kita sibuk bekerja. Tapi pengurus profesional di dalam KSP yang menguruskan ini dah mampu memberikan pulangan yang tinggi ini. Dan kita kena fahamlah, KSP ini bukan yang bank. Kita boleh carum keluar bila masa. Ini adalah untuk pasien hari tua. Ramai kata, alah, macam mana nak tahu bila kita akan mati ke, bila kita akan tua. Tetapi statistik menunjukkan bahawa purata umur rakyat Malaysia adalah 75 tahun. Kalau kita bersara 55 tahun, ada 20 tahun lagi kita mahu hidup kat dunia ini. Adakah kita mempunyai wang yang cukup? Jadi kalau kita tidak ada masa untuk melabur, kita tak boleh nak fokuskan kepada pelaburan itu, kekalkan dalam KSP kerana ianya memang telah terbukti dari segi pengurusan, dari segi pulangan adalah terbaik, dan juga kalau kita tiba-tiba memerlukan wang tersebut untuk masuk pendidikan, kesihatan dan perumahan dan sebagainya, ada ruang untuk keluarkan itu bila-bila masa sebenarnya. Tak perlu tunggu Aisynar. Secara kau boleh dirumuskan masih lagi berbaloi jika bagi pencarum yang tidak mengeluarkan dalam kategori skim pengeluaran Aisynar. Baik, terima kasih kepada Dr. Ahmad Rasman Abdul Latif. Doktor adalah Profesor Madya di Putra Business School, dalam mana kita membincangkan malam ini topiknya berkaitan dengan pengeluaran Aisynar. Adakah pelaburan ataupun menyimpan, yang mana yang lebih baik khususnya dalam era fasa pandemik ini. Saya kira itu saja untuk waktu ini. Saya Fauzi Zain, kita jumpa lagi.